Relakan cintamu seri, inilah janjiku. Nyanyi pula. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. So hari ini kita nak mengupas devil fruit yang rare dalam dunia One Piece. So disebabkan rentetan daripada isu devil fruit Gomu no Mi sebelum ini menjadi perbualan hangat yang dicetuskan oleh Oda dalam manga baru-baru ini. So aku mengambil kesempatan dalam kesempitan ini untuk berdiskusi berkenaan devil fruit ini. Just dalam video ni aku tak kupas lah pasal devil fruit Luffy, pasal dalam video sebelum ni kita dah pun berbahas pasal devil fruit Luffy kan. So dalam video kali ini juga aku akan ucapkan birthday wish kepada June Baby, dan kepada korang yang nak aku wish birthday korang, jangan lupa untuk join grup Telegram Skoverto Fleet. Alright, okay, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimi Skoverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimi Skoverto. Join grup Telegram Skoverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiskoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimi Skoverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Skoverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, dalam dunia One Piece terdapat mystical power yang kuasanya boleh diperolehi daripada buah yang dinamakan Devil Fruits. Kita jarang melihat pengguna buah Devil dari 4 kawasan sebelum Grand Line macam North Blue, East Blue, West Blue dan South Blue. Buktinya kita boleh lihat kesemua musuh Luffy sebelum Grand Line, selain Buggy dan Captain Smoker lah, tidak mempunyai kekuatan buah Devil. Contohnya Alvida, Mereho ke hamisha hirehina kabina ke hena Alvida. Captain Morgan, Captain Kuro, Don Krieg, Mihawk dan Arlong. Setelah Luffy melepasi lautan Grand Line, boleh dikatakan watak-watak yang mempunyai kekuatan buah Devil semakin bertambah. Boleh dikatakan kesemua musuh Luffy mempunyai kekuatan dari buah Devil ini. Contohnya macam Wapol Sama, Barakwork. Barakwork ni tak payah cerita lah. Boleh dikatakan semua ahli dia ada kuasa dari Devil Fruit ni. Lepas tu God NL, CP9 dan so on. Buah Devil boleh diklasifikasikan kepada 3 jenis, which is Paramecia, Logia dan Zoan. Setiap Devil Fruit mempunyai kelebihan dan kebolehan yang berbeza. Contoh buah Paramecia ni macam Luffy, Buggy dan lain-lain lah. Senang cerita, kita boleh sentuh ataupun kita boleh serang dengan direct contact. Kalau type Logia ni pula, kita tak boleh sentuh ataupun dia tak loot kalau kena tembak ke, kena potong ke, tumbuk ke, buatlah apa-apa pun. Kat dorang ni, dorang tak loot. Contoh karakter yang ada kuasa dari buah Devil type Logia ni macam Crocodile, Smoker, Ace dan ramai lagi. Kalau kita nak lawan dengan orang ada kuasa dari buah Devil jenis Logia ni, kita kena guna haki ataupun guna batu laut. Itu pun kalau kita adalah haki. Satu lagi jenis buah Devil ni adalah type Zoan. Zoan ni kalau kita nak tahu senang je. Pengguna buah Devil type Zoan ni, diorang boleh bertukar jadi binatang. Contohnya Rob Lucci, Kaku, Delton dan yang lain-lain. So, let's move on to our main topic. Di tangga yang ke-10, Ope no Mi. Buah Ope no Mi ni salah satu jenis dari Paramecia dan dimiliki oleh Trafalgar di Waterloo. Devil Fruit ini membolehkan penggunanya mencipta satu ruang dan boleh mengawal ruang tersebut dengan sesuka hati mahunya. Contohnya waktu Law lawan dengan Vice Admiral Marine Smoker. Waktu Smoker dalam ruang room Law tu, Smoker tu macam salah satu pesakit Law yang duduk atas meja pembedahan. Dia siap boleh ambil jantung Smoker hidup-hidup tanpa mematikan si Smoker tu, dan jantung tu dia simpan dan bagi kepada Caesar. Keunikan buah Ope no Mi ni juga adalah dia membolehkan penggunanya menukarkan personality seseorang, atau dengan bahasa yang lebih mudah adalah
Law ni boleh tukarkan diri seseorang dengan seseorang yang lain. Contohnya dekat Pang Hazard, dia letak jiwa Sanji dekat dalam badan Nami, jiwa Nami dalam badan Sanji, jiwa Frankie dalam badan Chopper, jiwa Chopper dalam badan Frankie. Lagi satu keunikan buah OP-OP Nomi ni juga adalah dia boleh jadikan seseorang itu memiliki kehidupan abadi dengan melakukan pembedahan awet muda, perpetual aku tak tahu apa nama dia. Dengan syarat pemilik buah OP-OP tersebut perlu mengorbankan nyawanya. Marine juga meletakkan harga 5 bilion berries untuk buah ini, di mana menunjukkan betapa rarenya buah OP-OP Nomi ini. Di tangga yang ke-9, Yummy Yummy Nomi. Buah Yummy Yummy Nomi ini merupakan sejenis buah logia yang paling rare dalam kesemua jenis buah logia. Yummy Yummy Nomi telah dimakan oleh Blackbeard, Marshall D. Teach Kurohige. Dengan menggunakan buah devil ini, dia mempunyai kuasa untuk mengawal kegelapan sesuka hati mahunya. Kelebihan terbesar buah ini adalah membolehkan penggunanya menghalang pengguna buah devil yang lain untuk mengaktivasikan, sedap lah ayat tu, menggunakan kebolehan buah devil mereka. Contohnya ketika Luffy one on one dengan Blackbeard di Impel Down, Luffy seolah-olah tidak boleh menggunakan buah devilnya ketika disentuh oleh Blackbeard. Kalau orang tumbuk Luffy tanpa menggunakan haki, dia tak akan rasa sakit kan. Tapi lepas Blackbeard sentuh dia, bantai muka dia, dia terus berdarah dan berkicap. Begitu juga dengan apa yang terjadi dekat Ace. Keunikan buah Yummy Yummy Nomi ini juga seolah-olah menunjukkan Blackbeard ni invisible dan mustahil untuk dikalahkan katanya. Tapi insyaAllah lah, one day for sure my brother, Luffy will kick his tooth. Boleh dikatakan buah Yummy Yummy Nomi ini juga merupakan buah logia yang paling terkuat dan paling langka. Di tangga yang ke-8, Ryu Ryu Nomi model Brachiosaurus. Buah ni telah ditelan oleh satu komandan Beast Pirate, iaitu Queen the Plague. Buah ini merupakan salah satu jenis yang rare dan salah satu jenis Ancient Zoan, dan membolehkan penggunanya bertukar menjadi Brachiosaurus. Disebabkan buah ni merupakan salah satu jenis Zoan yang pada tahap Awaken, so penggunanya mempunyai kebolehan untuk cepat cure, sembuh atau high level of recovery dan stamina yang tinggi, walaupun dia mempunyai kadar lemak yang tinggi. Tanpa disangka lagi, Ryu Ryu Nomi model Brachiosaurus ini adalah sangat unik, dan ditambah pula dengan tubuh cyborg Queen membuatkan musuh dia, yakni Sanji the Chef, mungkin menghadapi sedikit kesulitan untuk menewaskan dia. Di tangga yang ke-7, Ryu Ryu Nomi model Pteranodon. Buah ini merupakan salah satu model dalam keluarga Ryu Ryu Nomi yang membolehkan penggunanya bertukar menjadi makhluk purba, iaitu Pteranodon. Buah ini juga diklasifikasikan kepada jenis Ancient Zoan, di mana ia membuatkan buah ini antara buah yang rare. Ancient Zoan Pteranodon ini telah dilahap oleh King the Wildfire, yang merupakan right hand man kepada Kaido. Cuma pada aku King ni agak rugi sikit, pasal dia yelah, tanpa Devil Fruit pun dia dah boleh terbang dah kan. Mungkin dengan Devil Fruit Pteranodon ni dia boleh terbang lagi laju lah kot, pasal secara logiknya dia ada 4 sayap. Korang faham lah kan, dia dah ada sayap dia dalam bentuk manusiawi ataupun syaitanwi. Dan bila dia bertukar menjadi Pteranodon, dia ada 2 lagi sayap. Dan kita tahu sebagai top fighter dalam kapal Beast Pirate, King ini sudah tentulah one of the great fighter, dan at the moment dia sedang menghadapi Marco. But dalam hati aku sangat-sangat berkehendakkan Zoro yang berlawan dengan King ni. Tak apa, we shall see. Alright, di tangga yang ke-6, Mochi Mochi Nomi. Buah Mochi Mochi Nomi ini merupakan salah satu buah devil type Paramecia yang telah dimakan oleh salah satu sweet komandan Big Mom, iaitu Charlotte Katakuri, si ikan pelikan. Selalunya jenis Paramecia ini merupakan buah devil yang paling common dalam kesemua devil fruit type. Akan tetapi, buah Mochi Mochi ini merupakan buah yang special, di mana mempunyai kelebihan yang unik untuk bertindak seperti buah logia, iaitu boleh ditembus, yang membuatkan buah ini diklasifikasikan sebagai special Paramecia. Apabila buah ini digunakan oleh Katakuri yang mempunyai kelebihan untuk melihat 5 saat masa hadapan, Future Sight, buah ini menjadi seperti invisible yang sukar untuk dikalahkan. Setakat ini, buah Mochi Mochi Nomi ini merupakan satu-satunya buah jenis special Paramecia yang membuatkan ia one of the rarest devil fruits dalam dunia One Piece. Yang kelima, Inu Inu Nomi model Kyubi no Kitsune.
Buah ini telah dimakan oleh the Sixth Ship Commander of Yonko Blackbeard, Katarina Devon. Buah ini mempunyai kelebihan yang menarik yang membolehkan penggunanya transform menjadi rupa orang lain. Buah ini juga merupakan salah satu daripada jenis mythical zoan yang lebih rare dari buah logia. Selain itu, buah ini juga membolehkan penggunanya bertukar menjadi musang ekor 9 yang tidak boleh dipandang rendah oleh musuhnya. Di tangga yang keempat, Hebi Nomi model Yamata no Orochi. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa jenis Hebi Nomi dalam dunia One Piece, contohnya milik Sandersonia dan Marigold. So, salah satu jenis buah Hebi Nomi yang kita telah lihat adalah buah Yamata no Orochi yang merupakan paling rare berbanding dengan Hebi Nomi yang lain. Buah ini telah dimakan oleh Shogun of Wano, iaitu Kurozumi Orochi, si jelek yang membolehkannya untuk bertukar menjadi ular 8 kepala, di mana setiap satu kepala mempunyai personality masing-masing. Buah devil ini merupakan salah satu jenis mythical zoan yang sangat unik dan sukar untuk dilihat. Dan antara kelebihan devil fruit ini juga pada aku, berkemungkinan pemiliknya memiliki lebih daripada satu nyawa. Di tangga yang ketiga, Hito Nomi model Daibotsu. Buah ini telah dimakan oleh bekas Fleet Admiral Marine, iaitu Sengoku the Buddha. Buah ini juga diklasifikasikan sebagai jenis mythical zoan yang membolehkan Sengoku untuk bertukar menjadi patung Buddha gergasi yang boleh melepaskan gigantic blast of shock wave daripada serangannya. Buah yang dikategorikan dalam jenis zoan ini juga membolehkan penggunanya mempunyai kekuatan yang super dan kadar penyembuhan yang sangat cepat. Berkat dari kekuatannya, Sengoku menjadi salah satu anggota Marine yang terkuat setanding dengan Garp. Di tangga yang kedua, Tori Nomi model Phoenix. Salah satu jenis mythical zoan. Buah model Phoenix ini dimiliki oleh Komandan Divisi Pertama Whitebeard, Marco. Marco yang digelar Marco the Phoenix mempunyai kelebihan untuk bertukar menjadi seekor burung Phoenix gergasi. Selain daripada mempunyai tahap kekuatan dan stamina yang tinggi yang dimiliki oleh pengguna buah devil jenis zoan, buah ini juga memiliki kelebihan yang spesial, di mana ia boleh pulih daripada sebarang kecederaan dalam masa beberapa detik sahaja dengan menggunakan api biru yang mempunyai kuasa penyembuh. Buah ini juga merupakan salah satu devil fruits yang tidak mempunyai kelemahan, dan menurut Kizaru, buah devil ini merupakan buah devil paling rare dan lebih hebat berbanding devil fruit jenis logia. Di tangga yang pertama, Kaido. Buah devil milik Kaido ini merupakan salah satu jenis mythical zoan yang membolehkannya bertukar menjadi seekor naga. Sebagaimana yang diterangkan dalam chapter-chapter sebelum ini, devil fruit Kaido bukanlah sejenis devil fruit naga, tapi adalah devil fruit zoan jenis ikan. And aku tak sure sama ada devil fruit Uo Nomi itu diberikan Big Mom kepada Kaido dan dimakan oleh Kaido ataupun tidak. But one thing for sure, Kaido mampu untuk bertukar menjadi naga, dan menurut legenda purbakala dikatakan ada sejenis ikan koi yang sangat determinasi untuk memanjat air terjun sehingga menyebabkan dia mampu untuk bertukar menjadi naga. Dan sekiranya itulah hujahnya, adakah Kaido akan menjadi pemakan devil fruit pertama yang mampu untuk berenang di dalam air? Dan adakah selain mampu untuk bertukar ke bentuk naga, adakah Kaido juga mampu untuk bertukar menjadi ikan koi? Cuba kalian komen sedikit sebanyak di ruangan komenan di bawah. So gang, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And before I end my brother, sedikit renungan. Bukan soalnya berapa kali kita jatuh, berapa kali kita tersaduk, berapa kali kita rebah, but the question is, how many times did we get up?
bangkit dan bersedia untuk jatuh lagi, dan bangkit lagi dan jatuh lagi, dan bangkit lagi dan jatuh lagi, dan bangkit dan terus bangkit sehingga tiada siapa lagi dapat menjatuhkan kita, sehingga finally berjaya mencapai impian kita. My brother, the process to success sure is ugly, but the time we achieve our goal and dream, trust me my brother, disitulah tempat dan saat yang sungguh-sungguh cukup indah, and there is where we belong. Wish you all the best my brother, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi